Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Idham bin Ismail yang selaku pensyarah penyelia bagi kursus BMMB 3114 Asas Penyelidikan. Hari ini saya Lin Zishan dari kelas 7 option Bahasa Melayu akan membentangkan kertas cadangan yang berkaitan dengan tajuk kajian saya iaitu pengetahuan dan kemahiran guru pelatih dalam mengaplikasikan pendekatan didik ibu dalam pengajaran tata bahasa Melayu. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan pelaksanaan kajian saya dari segi latar belakang serta konteks kajian yang akan saya fokuskan pada kali ini. Didik hibur yang juga dikenali sebagai fun learning merupakan salah satu kaedah alternatif baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggantikan pengajaran konvensional Chalk and Talk dalam pengajaran mata pelajaran seperti subjek Bahasa Melayu, Bahasa Cina, Matematik, Sains dan Muzik pada peringkat sekolah rendah. Pendekatan didik hibur yang menekankan konsep bermain sambil belajar dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan kondusif kepada murid dengan unsur-unsur kecintaan, estetik, permainan kecil, muzik, lakonan, drama dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, usaha yang dilakukan oleh KPM bertujuan untuk meningkatkan kesedaran guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pemudacaraan yang lebih berkualiti dan efisien, khususnya melibatkan semua pihak dalam proses PDPC, iaitu murid turut dapat melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti PDPC dalam kelas serta mengatasi cabaran yang berlaku pada abad ini, iaitu murid tidak berminat untuk belajar sesuatu subjek yang dianggap sukar untuk dikuasai seperti subjek Bahasa Melayu di sekolah jenis kebangsaan Cina. Menurut Aiminuddin Ahmad, pendekatan didik hibur yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan akan menjadikan PDPC lebih interaktif serta berpusatkan murid. Tambahan pula, kajian lain yang dilakukan oleh Mok Razak Moknordin dan Masita Ahmad telah membuktikan pengaplikasian pendekatan didik hibur seperti menyanyi, bercerita, lakonan dan berpuisi dalam proses pengajaran dan pemudacaraan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu berjaya menimbulkan minat dan motivasi dalam kalangan pelajar orang asli. Menurut Siwa Naswari Siwaratanam, hasil kajiannya menyatakan bahawa aspek tata bahasa merupakan modul yang paling sukar untuk dikuasai pada peringkat sekolah rendah kerana murid-murid perlu menghafal banyak rumus dan prinsip dalam bahasa Tamil. Walau bagaimanapun, kebanyakan guru Bahasa Melayu khususnya guru di sekolah masih menggunakan pendekatan pengajaran secara konvensional iaitu menggunakan buku teks dan papan tulis di dalam bilik darjah untuk mengajar modul tata bahasa kerana mereka beranggapan bahawa cara pengajaran ini lebih selesa dan mudah untuk menyampaikan isi pelajaran serta mencapai objektif yang ditetapkan pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Mereka tidak menyedari bahawa generasi Z kurang berminat untuk belajar mata pelajaran Bahasa Melayu yang dianggap sukar untuk dikuasai sehingga menyebabkan masalah kemerosotan akademik pelajar pada kebelakangan ini. Pendekatan didik hibur dalam pengajaran Bahasa Melayu tentu akan memberikan kesan positif kepada murid dalam menguasai mata pelajaran ini dengan lebih berkesan. Malah, sikap guru terhadap pengaplikasian pendekatan didik hibur dalam pengajaran Bahasa Melayu hanya berada pada tahap yang sederhana akibat banyak faktor luaran dan dalaman, walaupun guru-guru khususnya guru pelatih telah menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam menerapkan pendekatan didik hibur dalam proses PDPC. Tujuan utama dalam melaksanakan kajian pada kali ini adalah untuk mengenal pasti sejauh manakah penguasaan tahap pengetahuan dan kemahiran guru pelatih yang beroption major Bahasa Melayu ambilan Jun 2020 di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas terhadap kecekapan pengaplikasian pendekatan didik hibur dalam pengajaran tata bahasa Melayu sewaktu menjalankan praktikum fasa 1. Pelaksanaan kajian ini adalah untuk mencapai objektif-objektif iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan terhadap pengaplikasian pendekatan didik hibur dalam kalangan guru pelatih beroption Bahasa Melayu sewaktu menjalankan praktikum fasa 1, dan yang kedua ialah menjelaskan kemahiran guru pelatih dalam menggunakan pendekatan didik hibur dalam pengajaran tata Bahasa Melayu. Berdasarkan objektif kajian, dua persoalan telah dikemukakan iaitu sejauh manakah tahap pengetahuan pengaplikasian pendekatan didik hibur dalam kalangan guru pelatih option Bahasa Melayu sewaktu menjalankan praktikum fasa 1, dan yang kedua ialah apakah kemahiran guru pelatih dalam menggunakan pendekatan didik hibur dalam pengajaran tata bahasa Melayu. Antara skop dan batasan kajian terbagi kepada 3 iaitu pemilihan pendekatan didik hibur, sasaran utama responden serta penggunaan jenis skop dalam menjalankan kajian saya. Skop yang pertama ialah guru pelatih memilih dan menggunakan pendekatan didik hibur dalam mengajar aspek tata bahasa Melayu dalam PDPC. Hal ini terjadi kerana pendekatan didik hibur sejajar dengan pedagogi
pedagogi abad ke-21 dan berupaya menimbulkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan untuk menimbulkan minat dan motivasi dalam kalangan murid. Guru pelatih juga boleh merancang pelbagai jenis aktiviti permainan kecil supaya murid dapat bermain sambil belajar tata bahasa yang menekankan rumus yang sukar dikuasai sekiranya dibandingkan dengan kajian-kajian lalu, iaitu penggunaan kaedah pengajaran konvensional yang dianggap lebih mudah dilaksanakan untuk menyampaikan isi pelajaran kerana guru berpendapat bahawa kaedah ini lebih senang untuk mencapai objektif yang ditetapkan pada akhir PDPC. Maka batasan terhadap penggunaan pengajaran konvensional ialah walaupun dianggap lebih mudah untuk menyampaikan isi pelajaran, namun masih terdapat banyak kelemahan dalam menyampaikan tata bahasa khususnya membantu murid untuk memahami dan mengingati prinsip-prinsip yang rumit dan sukar. Selain itu, skop kajian juga berfokus kepada populasi iaitu sasaran utama yang terlibat dalam pelaksanaan kajian ini. Antara skop populasi merangkumi semua guru pelatih ambilan Jun 2020 yang mengambil kursus bahasa Melayu di IPG KIK iaitu sebanyak 72 orang guru pelatih manakala sampel kajian pula hanya memerlukan 59 orang guru pelatih sahaja. Hal ini bermaksud 59 orang guru pelatih akan dipilih daripada skop populasi kajian dan dijadikan sampel untuk dinilai tahap pengetahuan dan kemahiran guru pelatih dalam mengaplikasikan pendekatan didik hibur dalam pengajaran tata bahasa Melayu. Batasan mengenai skop kajian ini termasuk pengaji tidak memilih guru-guru sekolah kerana dianggap sukar untuk mengumpulkan data-data responden sekiranya dibandingkan dengan guru pelatih di IPG. Tambahan pula, pengaji hanya memilih guru pelatih ambilan Jun 2020 yang mengambil kursus bahasa Melayu dan tidak memilih guru pelatih ambilan lain yang beroption bahasa Melayu kerana sebahagian daripada guru pelatih beroption bahasa Melayu telah melepaskan gradasi di IPG, manakala sebahagian pula masih belum menjalankan praktikum di sekolah rendah. Selanjutnya, skop instrumen kajian yang digunakan dalam pelaksanaan kajian ini merupakan kaedah kuantitatif. Hal ini berlaku kerana penggunaan kaedah kuantitatif dianggap lebih mudah dan sesuai untuk mengumpulkan data-data melalui borang soal analitik seperti Google Form daripada responden guru pelatih. Oleh hal yang demikian, penggunaan kaedah kualitatif tidak dijadikan pilihan untuk mengumpulkan informasi-informasi terhadap tahap pengetahuan dan kemahiran guru pelatih dalam mengaplikasikan pendekatan didik hibur kerana kaedah ini mengambil masa yang panjang dan dianggap sukar mengatur masa untuk menjalankan soal jawab dengan guru pelatih. Menelusuri kajian-kajian yang lepas, kebanyakan kajian yang berkaitan dengan pengaplikasian pendekatan didik hibur hanya berfokus kepada keberkesanan pendekatan didik hibur dalam meningkatkan kemahiran membaca yang merupakan asas penerokan bahasa dalam kalangan murid yang lemah di sekolah rendah. Oleh hal yang demikian, pelaksanaan kajian ini dianggap penting untuk menilai dan mengenal pasti sejauh manakah tahap pengetahuan dan kemahiran guru pelatih terhadap pengaplikasian pendekatan didik hibur dalam pengajaran tata bahasa Melayu sewaktu PDPC dijalankan. Tambahan pula, kajian ini juga bertujuan untuk memberi kesedaran kepada guru pelatih serta pelbagai pihak supaya memanfaatkan strategi pedagogi abad ke-21 yang diperkenalkan berdasarkan perubahan kurikulum bagi mata pelajaran bahasa Melayu. Menurut Ismail dan Moza 2016, kecekapan guru terhadap pemilihan strategi pengajaran yang berupaya mewujudkan motivasi ekstrinsik kepada murid untuk belajar sesuatu. Perancangan PDPC yang teratur dengan didik hibur turut boleh memberi kesan positif kepada murid untuk meningkatkan tahap pemahaman murid untuk menguasai rumus-rumus tata bahasa Melayu seperti kata hubung, kata ganti nama diri, kata sendi nama dan sebagainya. Dalam pelaksanaan kajian ini, dua teori dan dua model yang sesuai untuk meninjau kajian ini secara lebih lanjut. Dua teori dan dua model yang mendasari kajian termasuk teori pembelajaran kognitif John Piaget, teori kecerdasan pelbagai Howard Gardner, model Escher, Henisch, Mollenda, Russell dan model pengajaran Robert Glasser. Selanjutnya, saya akan memperincikan teori dan model yang telah saya pilih secara satu persatu dengan penjelasan yang diberi seperti yang berikut. Teori pertama ialah teori pembelajaran kognitif John Piaget. Teori ini menegaskan bahawa perolehan ilmu pengetahuan dan pengamatan seseorang individu berdasarkan proses-proses seperti pengamatan, pemahaman, penerokaan dan pembangunan intelektual terhadap persekitaran. Teori yang kedua ialah teori kecerdasan pelbagai Howard Gardner. Howard Gardner menekankan bahawa kemampuan intelektual yang ada pada seseorang berupaya digunakan untuk menyelesaikan masalah serta menghasilkan sesuatu output yang bermakna. Setiap orang memiliki sekurang-kurangnya satu atau lebih kecerdasan yang menonjol. Namun prinsip teori menjelaskan bahawa semua orang berpotensi untuk menguasai ke-99 kecerdasan yang ditekankan dalam teori ini
pada tahap yang lebih tinggi. Kemudian ialah model assure. Model assure ini berlandaskan prinsip memastikan sesuatu berlaku merupakan satu reka bentuk pengajaran yang sesuai untuk dikaitkan dengan perancangan, pemilihan dan penilaian aktiviti PDPC seseorang guru yang rapi dan tersusun. Dan akhir sekali ialah model pengajaran Robert Glasser. Model ini merupakan reka bentuk pengajaran mendasarkan pemilihan jenis-jenis teknik pengajaran serta perancangan aktiviti-aktiviti yang mampu membantu guru mencapai objektif pada akhir PDPC. Okey, jadi antara teori yang sesuai digunakan untuk melaksanakan kajian ini ialah teori kognitif John Piaget. Hal dikatakan demikian kerana dalam pelaksanaan aktiviti didik hibur, guru hanya memainkan peranan sebagai fasilitator iaitu merancang PDPC supaya dapat membantu murid-murid untuk membina struktur kognitif melalui penglibatan diri dalam aktiviti yang bermakna. Perancangan PDPC yang rapi sebenarnya amat bergantung kepada kecekapan seseorang guru menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai untuk mengendalikan kelas dengan mengambil kira banyak elemen yang ditekankan dalam teori ini seperti mengambil kira tahap kognitif dan pengalaman sedia ada murid sebelum merancang aktiviti PDPC di dalam kelas. Tambahan pula, pendekatan didik hibur yang diaplikasikan dalam aktiviti PDPC juga dapat membantu murid supaya berfikir secara kreatif dalam membina pengetahuan serta pelbagai jenis kemahiran. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh diterapkan dalam PDPC dalam mengajar tata bahasa kata hubung. Melalui kaedah ini, murid akan berasa lebih senang untuk memahami dan mengingati penggunaan kata hubung sekiranya dibandingkan dengan cara menghafal rumus-rumus yang ditekankan dalam kata hubung. Menurut Muhammad Hashim dan Sharifah Amna, aktiviti Nyanya merupakan satu kaedah pengajaran yang menunjukkan maklum balas yang baik. Secara tidak langsung, kemahiran lain seperti kemahiran sosial akan dikuasai oleh murid apabila mereka dapat berinteraksi antara satu sama lain sewaktu aktiviti Nyanya dijalankan di dalam bilik belajar. Jadi berdasarkan dapatan kajian-kajian lalu, Zaha Kusnun dan Afro Ismail telah membuktikan bahawa penggunaan pendekatan didik hibur dalam proses PDPC berupaya untuk meningkatkan motivasi murid untuk menguasai sesuatu ilmu atau kemahiran yang diajar dalam kajian mereka yang bertajuk Penerapan Kaedah Didik Hibur Terhadap Motivasi Belajar dalam Kalangan Murid di Sebuah Sekolah Rendah Daerah Klang. Merujuk kepada kajian itu, murid-murid yang mengikuti aktiviti-aktiviti yang telah diintegrasikan elemen didik hibur bermotivasi tinggi untuk melibatkan diri secara aktif dan sepenuhnya dalam proses PDPC. Hal ini berlaku kerana murid-murid tidak akan berasa tertekan dan bosan dan di sebaliknya mereka akan berasa seronok apabila mereka belajar sesuatu mata pelajaran yang kurang berminat, khususnya bahasa Melayu kerana subjek ini dianggap suka kepada mereka. Secara langsung atau tidak, objektif pembelajaran akan tercapai apabila mereka diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam meneroka sesuatu ilmu baharu. Yang kedua ialah kajian Subramaniam iaitu aktiviti permainan bahasa wahana penguasaan kosakata. Mengenai kajian tersebut, murid-murid tingkatan 4 yang mengikuti permainan bahasa Jom Cari Kosakata menunjukkan kesungguhan untuk melibatkan diri secara aktif dalam PDPC. Dan murid-murid berupaya untuk menggunakan, menguasai dan memahami kosakata secara lebih efektif. Dan yang ketiga ialah kajian Leonard Ashok Sasi Revati Saminatan yang bertajuk Keberkesanan Permainan Bahasa dalam Pembelajaran Tata Bahasa Inggeris. Dalam kajian ini, aktiviti didik hibur dapat meningkatkan tahap penguasaan dan pemahaman murid terhadap pengajaran kata nama di sekolah rendah. Dalam kajian ini, prestasi jelas menunjukkan kepentingan pengaplikasian pendekatan didik hibur dalam pengajaran apabila 30 orang pelajar dalam kumpulan kawalan mendapat min yang lebih tinggi daripada 30 orang yang dimaksudkan dalam kumpulan rawatan. Natijanya, pengajaran tata bahasa dengan menggunakan permainan bahasa dianggap lebih efektif sekiranya dibandingkan dengan pengajaran konvensional yang kurang menarik. Menurut Irving, kajiannya menunjukkan bahawa pengetahuan guru bahasa Melayu di sekolah rendah daerah Hulung Langat terhadap pengimplementasian unsur didik hibur dalam pengajaran adalah berada pada tahap yang tinggi. Namun demikian, sikap guru terhadap pengaplikasian pendekatan didik hibur dalam pengajaran bahasa Melayu pada hakikatnya hanya berada pada tahap yang sederhana.
Hal ini berlaku kerana guru-guru sudah membiasakan diri dengan menggunakan pendekatan pengajaran tradisional seperti chalk and talk yang menekankan pengajaran yang berbentuk syarahan. Tambahan pula, guru juga bertanggapan bahawa penggunaan pendekatan pengajaran lama dapat menyampaikan isi pelajaran yang banyak dan cepat kepada murid. Impaknya, murid tidak berpeluang untuk mengeluarkan idea sehingga menyebabkan mereka bosan, tertekan dan kurang berminat untuk belajar bahasa Melayu. Tambahan pula, kajian Rosita Raja Abdul Rashid Jamian dan Azam Muhammad Zabir telah menyatakan bahawa masalah tidak sempat dan kurang idea untuk menyediakan BBM turut menyumbang kepada para guru tidak mengaplikasikan pendekatan didik hibur dalam proses PDPC. Hal ini berlaku kerana didik hibur banyak menjurus kepada penggunaan variasi BBM dalam menarik minat murid. Dengan ini, guru berasa tertekan apabila disarankan menggunakan pendekatan inovasi akibat mengambil masa yang panjang untuk mencari dan menghasilkan BBM yang sesuai dengan pelaksanaan aktiviti didik hibur. Implikasinya, murid berasa kurang motivasi untuk mengingat sesuatu fakta melalui cara hafalan. Pemilihan dan penggunaan metodologi yang sesuai membolehkan seseorang pengajar memperoleh maklumat dengan lebih berkesan bagi mencapai sesuatu maklumat penyelidikan. Berdasar kajian ini, pengajar telah menggunakan kajian kuantitatif yang berbentuk kajian tinjauan yang digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan. Kajian tinjauan merupakan satu kajian yang menyeluruh dalam menerangkan fenomena yang sedang berlaku dalam sesuatu populasi kajian yang besar jumlahnya. Antara pengumpulan data kajian adalah melalui instrumen soal selidik yang memerlukan kerjasama daripada responden. Data perangkat yang dikumpulkan dalam pelaksanaan kajian terhadap tahap pengetahuan dan kemahiran guru pelatih dalam mengaplikasikan pendekatan didik hibur terhadap pengajaran tata bahasa Melayu sewaktu praktikal fasa 1 akan dianalisis melalui statistik deskriptif yang memberi penekanan terhadap penggunaan sukatan kecenderungan memusat seperti min dan sisihan piawai untuk merumuskan data dengan jelas dan mudah. Merujuk kepada kajian ini, pemilihan sampel adalah berdasarkan jadual penentuan saiz sampel Creasy dan Morgan. Populasi sasaran yang dipilih merupakan 72 orang guru pelatih ambilan Jun 2020 yang mengambil kursus meja bahasa Melayu, manakala 59 orang akan dijadikan sampel kajian. Berdasarkan kajian ini, pengaji telah membuat pemilihan terhadap penggunaan teknik persampilan rawat muda. Hal ini terjadi kerana pengaji berpendapat bahawa teknik ini dianggap lebih sesuai untuk mengkaji sejauh manakah tahap pengetahuan dan kemahiran bagi kesemua guru pelatih beroption bahasa Melayu yang dikatakan mempunyai ciri keseragaman iaitu pernah menjalankan praktikum fasa 1 selama 3 bulan di sekolah rendah. Mengenai kajian kuantitatif ini, instrumen yang sesuai digunakan oleh penyelidik ialah soal selidik secara atas talian iaitu Google Form. Seseorang pengaji yang cekap mampu membina instrumen soal selidik yang nyata dan senang difahami oleh responden. Borang soal selidik yang digunakan terdiri daripada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A merupakan maklumat demografi, bahagian B pula merupakan tahap pengetahuan guru pelatih dan juga bahagian C adalah tahap kemahiran guru pelatih. Berdasarkan bahagian B dan bahagian C, pengaji telah menggunakan kaedah skala Likert 5 mata bagi ketujuh item yang dibina dan dilampirkan dekat bahagian lampiran. Kesahan didefinisikan sebagai kebolehan sesebuah instrumen dalam mengukur nilai sebenar sesuatu soalan yang dibina. Bagi memastikan kajian ini mempunyai tahap kesahan kandungan yang tinggi, pengaji perlu menyerahkan item-item yang dibina kepada penilaian untuk membuat semakan dan mengesahkan terhadap ketepatan dan logik kandungan instrumen iaitu item yang dikonstruk oleh kedua-dua aspek yang difokuskan iaitu tahap pengetahuan dan kemahiran guru pelatih. Tambahan pula, pengaji turut perlu bertindak cermat dalam memilih persampulan yang tepat supaya kesahan kajian dipertingkatkan. Diikuti dengan kebolehpercayaan yang merujuk kepada kekonsistenan dan ketepatan sesuatu instrumen kajian iaitu responden mampu memberikan jawapan yang sama terhadap item-item yang terkandung dalam borang soal selisih walaupun mereka diuji beberapa kali dalam masa yang berbeza. Buktinya, pengkaji meminta 17 orang responden guru pelatih yang dipilih secara rawat daripada 59 sampel kajian untuk mengulangkan pengisian borang soal selidik supaya dapat memastikan bahawa pembinaan item yang dinilai dengan Cambridge Alpha mempunyai nilai perkali korelasi yang tinggi antara keputusan ujian soal selidik yang pertama dengan keputusan ujian soal selidik yang kedua. Sekiranya pembinaan item mempunyai nilai perkali korelasi yang tinggi, maka ia boleh membuktikan bahawa item yang dibina mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Ukuran terhadap kekonsistenan dalaman boleh merujuk kepada jadual interpretasi skor alpha Cambridge dari kebolehpercayaan dari kesetaraan. Pengaji boleh meminta semakan
daripada 2 orang penyelia pensyarah supaya memastikan respon terbuka yang diletakkan daripada soal selidik yang sama adalah dalam kategori yang sama. Dalam menjalankan penyelidikan kajian kuantitatif, data yang dikumpulkan biasanya adalah berbentuk objektif yang melibatkan data-data numerikal dan statistik. Berdasarkan mendapatkan data-data kajian yang sah, pengaji telah membina instrumen kajian dengan menggunakan aplikasi Google Form yang meliputi 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Responden dikehendaki mengisi tempat kosong terhadap latar belakang masing-masing dalam bahagian A serta semua soalan objektif yang terdapat dalam bahagian B dan C. Penetapan jangka tempoh masa terhadap pengisian borang soal selidik ialah selama 2 minggu. Lepas itu, pengaji akan menyemak semula data-data yang dikumpulkan agar memastikan jumlah bilangan responden adalah memadai objektif kajian. Seterusnya, prosedur penganalisisan data secara kuantitatif yang dilaksanakan dalam kajian ini akan menggunakan item instrumen soal selidik Google Form yang diisi oleh 59 orang daripada 72 orang responden guru pelatih. Kaedah pengisian borang yang bercirikan objektif dengan penggunaan skala Likert dapat memaksimumkan kesahihan dan kebolehpercayaan kajian dan meminimumkan ralat piawai, iaitu kesalahan standard statistik. Tambahan pula, pengaji juga menggunakan Converge Alpha untuk mengukur kekonsistenan, kesahihan dan kebolehpercayaan terhadap item instrumen yang diisi oleh sampel kajian. Akhirnya, pengaji akan merumuskan data-data dengan menggunakan statistik deskriptif, iaitu mean dan sisihan piawai. Sebelum menamatkan pembincangan saya akan menjawab satu soalan kebat yang dikemukakan oleh rakan saya, Syam Holam, iaitu apakah usaha yang boleh dilakukan bagi meningkatkan tahap penguasaan dan kemahiran guru terhadap pengaplikasian pendekatan didik hibur sewaktu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Pada pendapat saya, Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan salah satu ejen yang penting dalam membentuk sikap positif terhadap penggunaan pendekatan didik hibur dalam pengajaran bahasa Melayu dalam kalangan guru, sama ada guru di sekolah ataupun guru pelatih yang masih mengikuti program ijazah sarjana muda di IPG. Hal dikatakan demikian kerana guru berperanan penting dalam melancarkan dan menjayakan proses PDPC di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, bengkel dan kursus yang berkaitan dengan pelaksanaan pendekatan didik hibur boleh dijalankan oleh KPM supaya dapat membolehkan para guru untuk membiasakan diri dengan kaedah pengajaran yang baharu ini dari semasa ke semasa. Hal ini berlaku kerana guru pelatih akan memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang baharu sewaktu menyertai bengkel dan kursus, dan seterusnya mereka akan mengaplikasikannya dalam PDPC. Sehubungan dengan itu, guru-guru juga dapat menukarkan idea dan pendapat masing-masing terhadap pelaksanaan PDPC dengan pendekatan didik hibur yang lebih berkesan dan seronok. Menurut Schulman, seseorang guru cemerlang bukan sahaja dari segi memiliki ilmu pengetahuan, malah ia meliputi tahap pengetahuan dan kemahiran yang tinggi bagi seseorang guru dalam melaksanakan pedagogi yang berkesan. Selain itu, komuniti pembelajaran profesional iaitu PLC dan program latihan dalam perkhidmatan boleh digunakan sebagai satu platform kepada para pendidik untuk mengemaskini pengetahuan mereka terhadap perkembangan pendidikan terkini. Impaknya penemuan idea antara guru akan berlaku melalui platform ini dari segi pemilihan dan penghasilan BBM yang kreatif dan menarik serta mengetahui kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan seperti permainan interaktif dan sebagainya. Dan secara langsung, guru-guru akan lebih berkompeten dalam menggunakan pendekatan didik hibur yang seiring dengan transformasi pendidikan masa kini dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berupaya mendorong murid melibatkan diri secara aktif dalam proses PDPC. Itu sahaja daripada pembincangan saya. Sekian, terima kasih.